Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar sains bab 5 topik tenaga. Saya Cikgu Hasliza. Baiklah, yang pertama kamu perlu tahu dari mana kita boleh dapatkan tenaga. Sumber-sumber tenaga adalah seperti matahari, biojisim, nuklear, bateri, air, bahan api fosil, ombak, makanan dan angin. Tenaga boleh diperolehi dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah tenaga suria. Tenaga suria dibebaskan oleh matahari dan dapat memberikan tenaga cahaya dan tenaga haba kepada kita. Tenaga suria juga dapat menjana tenaga elektrik, contohnya daripada panel suria yang diletakkan di bumbung rumah ataupun daripada stesen kuasa hidroelektrik. Tenaga haba pula dibebaskan oleh objek panas dan apabila kita pegang objek ni kita akan terasa panas. Tenaga yang ketiga, tenaga cahaya dapat dihasilkan daripada elektrik, tenaga suria ataupun matahari dan juga kimia. Ia membolehkan kita melihat objek. Tenaga kimia pula tersimpan dalam bahan api fosil, makanan, biojisim dan bateri. Apakah tenaga kinetik? Tenaga kinetik adalah tenaga yang berada pada objek yang sedang bergerak. Contohnya kipas yang sedang berpusing ataupun kamu sedang berlari. Tenaga nuklear berasal daripada bahan nuklear dan dihasilkan dalam reaktor nuklear. Tenaga bunyi adalah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang bergetar. Contohnya kamu sedang bermain gitar. Tenaga elektrik adalah tenaga yang dibawa oleh arus elektrik yang mengalir. Yang terakhir, tenaga keupayaan adalah tenaga yang berada pada suatu objek apabila ia berada pada kedudukan tinggi. Contohnya buah kelapa ataupun sesuatu objek yang sedang dimampat atau diregangkan. Contoh gelang getah yang kamu sedang regangkan. Tenaga boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu tenaga yang boleh diperbaharui dan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Apa maksud tenaga yang boleh diperbaharui? Ia bermaksud tenaga yang sentiasa boleh dijana semula dari sumber yang sentiasa ada. Contohnya matahari, angin, ombak, air, makanan dan biojisim. Tenaga ini tidak akan habis kerana ia mempunyai sumber yang sentiasa ada. Tenaga yang tidak boleh diperbarui adalah tenaga yang terhad dan akan habis jika digunakan berterusan. Contohnya seperti bateri, bahan nuklear dan bahan api fosil. Untuk pengetahuan kamu, tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ia berlaku apabila disebabkan oleh sesuatu perkara atau sebarang peristiwa. Di sini contohnya adalah sebatang lilin yang sedang dinyalakan. Sebatang lilin yang dinyalakan, dia mempunyai tenaga kimia dan apabila dia menyala, ia akan memberikan kita tenaga cahaya dan tenaga haba. Contoh yang kedua adalah panel suria yang diletakkan di atas bumbung rumah. Daripada tenaga suria yang dibebaskan oleh matahari, ia akan menghasilkan tenaga elektrik. Manakala contoh yang ketiga adalah kipas elektrik. Daripada tenaga elektrik, ia akan memberikan kita tenaga haba dan tenaga bunyi. Baiklah, nota di depan kamu ini menunjukkan sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui, sumber tenaga yang boleh diperbarui, bentuk-bentuk tenaga dan juga beberapa contoh perubahan bentuk tenaga seperti yang pertama adalah buah kelapa gugur. Seperti yang saya bagi tahu tadi, buah kelapa berada di atas pokok. Bila dia berada pada
keadaan yang tinggi, tempat yang tinggi, buah kelapa ini mempunyai tenaga keupayaan. Jadi apabila buah kelapa itu gugur, ia akan menukarkan tenaga keupayaan tadi kepada tenaga kinetik dan tenaga bunyi. Okey. Contoh yang ketiga adalah pembakaran arang. Arang menyimpan tenaga kimia. Apabila kita membakar arang, ia akan memberikan kita tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Contoh seterusnya adalah televisyen, di mana tenaga elektrik yang dipunyai oleh televisyen tadi akan memberikan kita tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Dan contoh yang terakhir, kayuhan basikal. Apabila kita kayuh, kita akan menukarkan tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Okey murid-murid, mari kita buat latihan. Untuk soalan ini, labelkan sumber tenaga yang ditunjukkan dalam gambar-gambar di sini. Okey, yang pertama adalah makanan. Yang kedua adalah bahan api. Yang ketiga, angin. Yang keempat, sel kering ataupun bateri. Yang kelima adalah matahari ataupun suria. Yang keenam adalah air. Yang ketujuh adalah ombak. Yang ke-8 adalah biojisim. Dan yang ke-9 adalah nuklear. Okay. Untuk latihan seterusnya, soalan menyuruh kamu menulis bentuk tenaga yang ditunjukkan di dalam gambar. Yang pertama adalah tenaga cahaya yang didapati dari lampu. Yang kedua adalah tenaga elektrik. Yang ketiga adalah tenaga kimia, iaitu disimpan di dalam makanan, sel kering. Yang besar tu adalah bateri. Yang keempat, ambulan menghasilkan tenaga bunyi. Yang kelima adalah tenaga suria yang menghasilkan tenaga solar. Yang keenam, api memberikan tenaga haba. Yang ketujuh, motosikal sedang bergerak menunjukkan tenaga kinetik. Dan nombor 8, gambar rajah menunjukkan spring yang sedang diregangkan. Ia mempunyai tenaga keupayaan. Latihan yang seterusnya, tuliskan perubahan tenaga yang berlaku apabila alatan berikut digunakan. Yang pertama adalah radio. Bagaimanakah radio berfungsi? Ia menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Yang kedua adalah setrika. Ia menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba. Yang ketiga, handphone. Handphone menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik dan tenaga cahaya. Nombor 4, lampu suluh menukarkan tenaga kimia dalam bateri kepada tenaga elektrik dan tenaga cahaya. Yang kelima, televisyen, tenaga elektrik menukarkan tenaga bunyi kepada tenaga cahaya. Yang keenam adalah hair dryer, pengering rambut. Ia menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba dan tenaga bunyi. Yang ketujuh adalah lilin, menukarkan tenaga kimia kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Yang ke-8 adalah dynamo. Dynamo ini diletakkan selalunya di basikal untuk memberikan tenaga kepada lampu. Okey, dipasangkan lampu dan disambungkan kepada dynamo. Jadi dynamo ini menghasilkan tenaga cahaya dan tenaga haba. Yang ke-9 adalah dapur. Dapur masak kita tu, tenaga kimia ditukarkan kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Yang ke-10 adalah calculator. Calculator ni adalah kalkulator solar, nampak yang dekat atas tu. Jadi ia menukarkan tenaga kimia kepada tenaga cahaya. Okey, padankan bentuk tenaga berikut dengan maksudnya. Apakah maksud tenaga cahaya? Tenaga cahaya adalah tenaga yang membolehkan kita melihat. Tenaga haba pula adalah tenaga yang dipunyai oleh objek yang panas.
Tenaga keupayaan dipunyai oleh objek yang berada pada keadaan dan kedudukan tertentu. Tenaga suria pula dihasilkan atau diperolehi daripada matahari. Tenaga kinetik dipunyai oleh objek yang bergerak. Tenaga kimia tersimpan dalam sesuatu bahan seperti makanan atau bahan api. Tenaga elektrik dihasilkan oleh arus elektrik. Tenaga bunyi pula adalah tenaga yang dihasilkan daripada objek yang bergetar. Baiklah, seterusnya, kelaskan maklumat tentang sumber tenaga berikut dalam kumpulan yang betul. Apakah tenaga yang boleh diperbaharui? Tenaga yang boleh dijana daripada sumber yang sentiasa ada secara berterusan. Tidak kan habis. Manakala tenaga yang tidak boleh diperbaharui adalah tenaga yang tidak boleh dijana secara berterusan oleh kerana sumbernya yang terhad. Okey, keyword di kat sini adalah terhad. Contoh tenaga yang boleh diperbaharui adalah angin, air, biojisim, solar dan ombak. Manakala tenaga yang tidak boleh diperolehi adalah, tidak boleh diperbarui adalah petroleum, gas asli, arang batu dan bahan nuklear. Baiklah, untuk soalan ini jawapan-jawapan telah diberikan di atas. Kamu pilih dan letakkan pada tempat yang sesuai. Soalan yang pertama, apakah alat yang digunakan untuk menghasilkan tenaga daripada angin? Kita gunakan kincir angin. Namakan 3 alat yang menggunakan tenaga suria untuk berfungsi. Yang pertama kita ada kalkulator. Yang kedua kita ada pemanas suria. Yang ketiga kita ada satelit. Apakah sumber tenaga biojisim? Okey, sumber tenaga biojisim adalah daripada tumbuhan dan haiwan yang telah mati dan reput. Bagaimana tenaga elektrik dihasilkan daripada air? Air yang mengalir dari empangan mempunyai tenaga kinetik yang boleh memutarkan turbin di stesen kuasa hidroelektrik. Okey, apabila turbin ini berpusing, ia akan menyebabkan menghasilkan tenaga elektrik. Soalan yang kelima, mengapakah tenaga yang tidak dapat diperbarui mesti digunakan secara berhemah? Kerana tenaga ini terhad dan tidak dapat diganti apabila habis. Berikan 2 sebab mengapa kita perlu jimatkan tenaga. Yang pertama, untuk mengelakkan pembaziran dan untuk mengurangkan pencemaran. Jadi keywordnya di sini adalah pembaziran dan pencemaran. Tuliskan 3 cara untuk menjimatkan tenaga di rumah. Kamu perlu guna lampu yang jimat tenaga. Ada mentor yang ditulis kat situ energy saving. Itu maksudnya jimat tenaga. Tutup suis peralatan apabila tidak digunakan. Dan kita semula bahan-bahan yang boleh. Apakah kebaikan menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui? Tenaga ini sentiasa ada dan boleh diganti. Okey, untuk latihan ini, soalan objektif. Yang pertama, rajah menunjukkan layang-layang dan bola yang bergerak. Objek di atas mempunyai tenaga apa? Seperti yang saya cakap tadi, jika sesuatu objek bergerak, ia mempunyai tenaga kinetik. Soalan nombor 2, antara berikut yang manakah sumber bagi tenaga kimia? Tenaga kimia tersimpan dalam makanan dan juga bateri. Soalan nombor 4, berdasarkan pernyataan di atas, sumber tenaga X ialah apa? Sumber tenaga X membekalkan tenaga cahaya dan tenaga haba. Mestilah tenaga suria. Okey, soalan nombor 5, soalan kebat. Tenaga harus diguna dengan bijaksana. Semua jawapan di bawah adalah betul kecuali adakah tenaga harus digunakan dengan bijaksana untuk mengurangkan pencemaran? Ya. Untuk menjimatkan perbelanjaan? Ya. Untuk memperbaharui tenaga? Tidak mungkin. Untuk mengelakkan pembaziran? Ya. Jadi jawapannya C.
Soalan nombor 3. Panel suria rumah Cikgu Yaakob mengubah tenaga cahaya matahari. Maksudnya, berdasarkan penyataan di atas, perubahan bentuk tenaga ialah tenaga suria kepada tenaga elektrik. Soalan nombor 6. Antara berikut sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui ialah bahan fosil dan nuklear. Soalan nombor 7. Apakah bentuk tenaga yang dihasilkan oleh sumber tenaga seperti kayu api, hampas kelapa sawit dan daun-daun yang reput? Tenaga biofisik. Seterusnya, antara berikut yang manakah sumber bagi tenaga suria? Tenaga suria tentulah datang daripada matahari. Soalan nombor 9. Dalam rajah, seorang budak menarik tali busur ke arah belakang. Apakah tenaga yang disimpan oleh tali busur apabila ditarik ke arah belakang? Ingat, apabila sesuatu objek diregangkan, ia mempunyai tenaga keupayaan. Soalan nombor 11. Berdasarkan rajah, perubahan bentuk tenaga ialah daripada tenaga kimia kepada tenaga cahaya. Nombor 12. Menunjukkan seorang perempuan berada di berdekatan dengan cerek elektrik. So, berdasarkan rajah, tenaga elektrik berubah bentuk kepada tenaga haba. Nombor 10. Rajah menunjukkan carta pengelasan. Okey, sumber tenaga kita ada biojisim dan bahan api fosil. Bahan yang mewakili P ialah apakah yang menghasilkan biojisim? Najis, lembu dan sampah sahaja. Soalan yang terakhir, rajah menunjukkan sebiji bola getah dilambung ke atas dan kemudiannya jatuh ke bawah. Perubahan bentuk tenaga yang berlaku adalah tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan sebab dia berada di atas dan bertukar kepada tenaga kinetik kembali sebab dia bergerak. Baiklah, terima kasih kerana menonton.